Kita akan bincangkan bagaimana melestarikan sumber air bersih adalah merupakan tanggungjawab kita bersama. Jadi kita bersama dengan tetamu saya di studio, Tuan Haji Adam Malik Najri yang merupakan Timbalan Pengarah Jabatan Kawal Selia Air dan Pembentukan Bahagian Sumber dan Perancangan Tadahan. Terima kasih kerana bersama kami, Tuan Haji. Dan mukadimah ya, selamat pagi Tuan Haji. Okay, kita bincangkan tentang keadaan kawasan-kawasan tertentu di Semenanjung dan juga Sabah Sarawak yang mengalami cuaca yang agak kering ketika ini. Jadi bagaimana dengan pembekalan sumber air bersih di kawasan-kawasan terbabit? Silakan Tuan Haji. Ya, terima kasih Terence Das. Ya. Memang buat masa ini kita lihat cuaca agak kering dan musim kemarau di beberapa negeri, terutamanya di utara Semenanjung dan juga di Melaka. Dan di Melaka sendiri telah mengalami kemarau yang agak serius dan menyebabkan empangan surut lah. Dan bekalan air berjadual telah dilaksanakan oleh Syarikat Air Melaka dan Kerajaan Negeri untuk memastikan pengguna mendapat air yang berterusan. Sebab kalau kita tak buat bekalan air berjadual ni, dikhawatiri empangan akan lebih cepat menyusut, dan kalau habis tu lagi serius, lagi bermasalah. So macam di Kedah juga kita menasihatkan kepada pengguna-pengguna supaya semua berjimat cermat lah dan berhemah dalam menggunakan air, sebab kadang-kadang kita ramalan cuaca kita sendiri dan isu-isu climate change ni menyebabkan kemarau tu datang lebih awal. Kalau dijangkakan sebenarnya pada bulan Februari tapi dia datang awal, lebih sebulan, menyebabkan persediaan tu kadang-kadang di luar kawalan. Tuan Haji, kalau kita lihat tentang penggunaan air oleh rakyat Malaysia secara amnya, harga air agak rendah, masih rendah ketika ini. Jadi penggunaan tu mungkin menjurus kepada saya katakan pembaziran, kerana mereka menjangkakan harga itu rendah, jadi boleh menggunakan dengan bersahaja. Apakah nasihat Tuan Haji kepada para pengguna di Semenanjung dan juga Sabah Sarawak yang menjangkakan sumber air itu tidak terhad? Silakan. Itulah orang kata dari segi cabaran di Malaysia, kita dapati buat masa ni harga air itu agak murah. Kalau kita lihat dari segi harga kos sebenar air ini sebenarnya dalam RM1.50. Tetapi harga sebenar untuk kita keluarkan air untuk 1,000 liter air itu sekitar RM2 lebih, RM2.40 ke atas. Jadi banyak subsidi oleh kerajaan untuk rakyat dalam isu bekalan air ini. Cuma masalahnya macam Encik Terence cakap tadilah, bila sesuatu itu murah kadang-kadang dia tidak dihargai. Cuma kita selalu menasihatkan kepada pengguna dan juga SPAN sendiri dan juga semua operator air, kita galakkan supaya mereka menjalankan kempen lah, untuk menjimatkan air. Dan salah satu caranya untuk kita bagi kesedaran kepada pengguna ialah tentang kalau kita menggunakan air berlebihan, kita memerlukan kos yang besar untuk membina empangan, untuk membina loji dan sebagainya, menyebabkan kos meningkat dan ia tidak sustain ataupun tidak lestari. Alam sekitar kita akan rosak, kita perlukan empangan yang lebih banyak dan sebagainya. Dan juga isu-isu pencemaran air menyebabkan loji-loji air ditutup dan sebagainya. Jadi salah satu cara lagi ialah kita menggunakan kempen, menggunakan produk cekap air yang kita dalam ditunjukkan tu. Tentang produk cekap air ini, kita galakkan pengguna membeli produk-produk yang boleh menjimatkan air, seperti mesin basuh yang ada bintang, 3 bintang, 2 bintang dan 1 bintang. Begitu juga kalau kita lihat untuk shower dan sebagainya, kita galakkan pengguna menggunakan shower lah. Dan di surau-surau masjid pun kita dah buat kempen bersama masjid-masjid utama di seluruh Malaysia untuk menggunakan produk-produk cekap air bagi menjimatkan air. Sebab kalau kita nak mendidik pengguna menjimatkan air ini agak sukar. Jadi kita buat juga, tapi along the way kita ke arah menggunakan produk cekap air. Kita lihat di negara maju, di Singapura dan sebagainya, mereka menekankan kepada produk cekap air. Even di Malaysia pun kita telah mewajibkan pemaju-pemaju yang baru membina rumah baru dan sebagainya untuk menggunakan
produk-produk cekap air seperti tandas dual flush dan sebagainya untuk memastikan air itu dapat dikawal dengan lebih baiklah supaya tidak berlaku pembaziran. Baik, kalau kita lihat satu kebimbangan seluruh dunia adalah berlakunya pengusutan kadar air bersih yang boleh diminum oleh manusia. Adakah di negara kita juga menghadapi kebimbangan yang sama, Tuan Haji? Saya rasa kita juga bimbang kerana kalau kita lihat terutama di negeri-negeri yang maju seperti di Selangor, Pulau Pinang dan Johor, kawasan-kawasan tadahan itu banyak telah dibangunkan. Jadi menyebabkan along the way ataupun sepanjang sungai itu banyak punca-punca pencemaran. Dan juga sama ada punca-punca pencemaran yang jelas ataupun tidak jelas. Jadi sukar untuk kita mengawal. Contoh macam yang berlaku baru ni kan, di Selangor, di loji air Sungai Semenyih pada tahun lepas sebanyak 2 kali. Jadi ada pihak yang tidak bertanggungjawab telah membuang effluent ke dalam manhole IWK, menyebabkan loji IWK sendiri tidak dapat merawat effluent tersebut dan seterusnya mengalir ke sungai. Dan bila mengalir ke sungai dan tempat muka sauk loji air itu sendiri di bawah lagi, dan menyebabkan loji terpaksa dihentikan selama lebih kurang 2 ke 3 hari dan memberi kesan sehingga ke Putrajaya. Jadi water security ini memang satu isu yang besar lah. Dan Malaysia juga tidak tertinggal. Kita pun terbabit juga. Maksudnya kita perlu mengawal, dan untuk makluman juga hasil daripada bengkel yang SPAN adakan pada tahun lepas, dan kita telah mencadangkan kepada pihak kementerian untuk mewujudkan satu jawatankuasa khas pemantauan sungai, pemantauan pencemaran. Jawatankuasa tindakan pemantauan pencemaran, dan pihak kementerian alhamdulillah mereka telah bersetuju, dan pada Januari baru-baru ini dah diumumkan yang mana jawatankuasa tersebut dipengerusikan oleh menteri sendiri. Berikutan penularan wabak seperti novel coronavirus ini, minum air merupakan sesuatu yang dikenakan sebagai syarat utama dalam kita mengelakkan wabak ini, kerana tekak yang basah akan mengelakkan terkena wabak penyakit itu. Air bersih sumbernya kita rasa akan tidak terhad. Kita jangkakan sumber air bersih tidak terhad kerana kita adalah negara khatulistiwa, kawasan tadahan air hujan. Tetapi Tuan Haji telah pun baru saja memberikan kita satu pendedahan kepada keadaan sebenar di mana kawasan-kawasan tadahan hujan ini sedang terpakai dan semakin terhakis kerana pembangunan. Jadi apakah langkah-langkah yang perlu diambil oleh kita semua sebagai rakyat Malaysia, pihak pemaju perumahan, pihak yang ingin membuka syarikat-syarikat dan kilang-kilang beroperasi dengan cara industri yang mungkin akan mencemar sungai? Apakah yang harus kita sedar sebagai sebuah masyarakat dalam pada menguruskan sumber air bersih kita? Ya, terima kasih Terence. Sebenarnya pembangunan sebuah negara itu bergantung kepada adanya bekalan air dan juga bekalan elektrik, keperluan asas lah kan. Jadi kalau kita tidak membangunkan negara secara lestari, memastikan alam sekitar kita dikawal, pencemaran dan sebagainya, dan juga kawasan-kawasan tadahan dikawal, dan juga pembangunan kilang-kilang ini perlu dilakukan secara sistematik lah, mungkin bukan di atas kawasan tadahan. Begitu juga macam kempen kepada pengguna supaya sentiasa mencintai sungai oleh agensi-agensi selain pada SPAN lah. Contohnya macam kalau dulu JPS ada moto dipanggil Sungaiku Hidupku, dan kita juga hasil daripada bengkel hari itu, kita juga menekankan kita akan buat, dia panggil satu nama, kita panggil river address. River address ini maksudnya pengguna tahu bahawa air itu puncanya dari mana, sungai mana. Jadi dia boleh tengok macam mana keadaan sungai itu, supaya dia lebih mencintai sungai. Dan juga di sini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak NGO. Misalnya Datuk Seri Zaini Ujang sendiri, dia telah mengerak langkah untuk membuat satu NGO yang dipanggil Friends of Langak River. Dan daripada situ dah ada Haji Asari sendiri, ada Friends of Selaru River, dan banyak lagi, dan mereka telah membuat satu dipanggil Friends of River Malaysia. Jadi kita menyambut baik NGO-NGO yang turut bekerjasama dalam memberi kesedaran kepada pengguna tentang pentingnya penjagaan sungai itu sendiri, kerana ia merupakan sumber air yang utama di Malaysia.
lebih kurang 80% sumber air adalah daripada sungai dan lebih kurang 18% daripada empangan dan lebih kurang 1 ke 2% daripada air bawah tanah. Jadi kalau kita tidak mengawal sumber air kita ini, kemungkinan besar pada masa akan datang negara kita akan menjadi seperti negara-negara lain lah yang bermasalah seperti banyaklah kita lihat di Thailand sendiri macam mana sumber air bawah tanah semakin berkurang. Kita masih ada sumber air bawah tanah sebagai simpanan kita lah. Tapi kalau kita tak jaga sumber air yang di permukaan ini, kita kemungkinan besar akan menggunakan sumber air bawah tanah dan akhirnya kita tak ada sumber air lagi. Baik. Jadi kita perlu berjimat juga. Tuan Haji Syah, ringkas kalau kita melihat ke seberang selatan ke Singapura, mereka merupakan negara yang tidak ada sumber air sendiri, terpaksa membeli daripada Malaysia dan juga mereka sedang menggunakan kaedah-kaedah berteknologi tinggi untuk merawat air sedia ada. Jadi adakah teknologi-teknologi seperti itu akan dibawa ke Malaysia kerana walaupun kita ada sumber air yang sedia ada, kita jelas menghadapi suatu situasi yang bermasalah juga. Ya, teknologi-teknologi ini memang ada dalam pasaran. Cuma isunya adalah dari segi kemampuan kita. Dengan tarif yang rendah dan tidak kompetitif, menyebabkan agak sukar untuk kita membawa teknologi-teknologi yang canggih ni. Dan satu lagi, kita tidak boleh juga orang kata ibarat kita melawan api. Jadi yang sebaiknya ialah kita mencegah lebih baik daripada mengubati. Sebab kalau kita macam Singapura, mungkin dia negara yang kecil dan dia tak ada pilihan. Tapi kita ada pilihan untuk kita menjaga alam sekitar kita. Sebab kalau kita menggunakan teknologi yang canggih dan mahal, kosnya akan kembali kepada pengguna. Tarif akan naik. Jadi untuk memastikan tarif ini lestari, kita pastikan bekerjasama semua pihak. Kita menjaga sungai, menjaga sumber air dan tarif itu dapat kalau naik pun tak banyak. Jadi isu teknologi itu tidak ada masalah jika kita ada duit lah untuk kita membeli dan sebagainya. Tapi kita tak galakkan untuk ke arah itu kecuali dalam keadaan dah tak boleh buat yang lain lah. Kita terpaksa ambil teknologi yang canggih lah. Baik, terima kasih Tuan Haji kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Kami harapkan perbincangan ini akan membantu anda dari segi memberi kesedaran kepada anda tentang apakah kepentingan menjaga sumber air bersih di Malaysia. Terima kasih.